Terima kasih kerana teruskan bersama kami di Astro Awani. Saya Ibrahim Sani. Kita teruskan dengan perbincangan tentang kos sara hidup ataupun inflasi yang pesat dan juga krisis hutang yang telah pun dikenal pasti sebagai tiga risiko global teratas di dalam untuk Malaysia di dalam laporan Forum Ekonomi Dunia ataupun World Economic Forum dari tinjauan pendapat eksklusif mereka ataupun EOS. Dalam Executive Opinion Survey mereka menyatakan antara tiga risiko teratas ini terdapat beberapa risiko-risiko lain yang wujud. Dan untuk mengupas isu-isu ini bersama kita adalah Dr. Muhammad Fajar Ihsan, pensyarah kanan daripada Pusat Pengajian Antarabangsa College Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa di UUM. Dr. Fajar mungkin boleh mengolahkan serba sedikit tentang isu-isu yang timbul daripada tiga risiko teratas ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan kos sara hidup. Dr. Fajar? Terima kasih Ibrahim. Okey, seperti yang kita tahulah tadi yang Ibrahim dah sampaikan bahawa memang dalam report yang dikeluarkan oleh World Economic Forum 2023 menyatakan bahawa ada banyak potensi-potensi risiko yang mungkin akan wujud dalam konteks 2 tahunan ataupun juga lebih kurang kepada 10 tahun ke hadapan. So ada beberapa aspek yang perlu dikenal pasti di mana konteks-konteks aspek ni kalau kita lihatkan, kalau kita tengok ianya berdasarkan isu-isu keselamatan non-tradisional ataupun keselamatan-keselamatan bukan tradisional. So keselamatan-keselamatan bukan tradisional ni selalunya akan melibatkan implikasi ataupun kesan kepada masyarakat dan juga kepada rakyat itu sendiri dalam konteks non-monetary, kita sebutkan non-monetary. So apa yang kita boleh nampak yang disebutkan oleh Ibrahim bahawa memang wujud apa yang disebut sebagai krisis kos sara hidup ataupun kita sebut sebagai krisis dalam cost of living lah. So faktor-faktor yang paling mempengaruhi dalam konteks krisis sara hidup ni kita boleh nampak dalam konteks faktor internal dan juga faktor eksternal. Tapi yang paling kuat sekali yang kita hadapi sekarang ni adalah daripada faktor eksternal ataupun external shock. So external shock ni boleh kita lihat daripada 2 tahun ke belakang ataupun 4 tahun ke belakang kita dah menghadapi apa yang kita sebut dengan COVID dan juga kita mengalami disruptions dalam konteks geopolitical tension di antara Rusia dan juga Ukraine dan juga dasar-dasar yang lebih bersifat protectionist seperti halnya China. So ini yang melibatkan kepada peningkatan dalam konteks supply, adanya kegagalan dalam konteks supply sehingga menyebabkan harga-harga meningkat. So bukan hanya harga-harga barangan seperti yang disebutkan tadi ataupun makanan dan sebagainya, tetapi juga tenaga. So bila dia telah melibatkan sektor-sektor tenaga, melibatkan sektor-sektor makanan dan juga bahan bekalan makanan termasuklah baja, ianya menjadikan satu isu ni menjadi lebih kompleks. So krisis biaya hidup ataupun krisis kos sara hidup ni kita dapat lihat bahawa dapat menekan kepada pendapatan real dan juga merosakkan kepada stability makroekonomi. So kalau kita rujuk kepada organisasi Food and Agriculture Organizations FAO tu, dia menyatakan bahawa ini merupakan paras yang paling tertinggi sejak penubuhannya pada 1990-an. So daripada Mac lalu. So harga tenaga contohnya dianggarkan kekal lebih kepada 46% lah, lebih tinggi daripada purata pada 2022 yang sebelumnya. So ini yang menjadikan bukan hanya kos sara hidup saja. Kalau kos sara hidup tu banyak bukan hanya makanan tetapi tenaga, tapi juga beban hutang ataupun juga hutang awam kita sebut public debt. So ini yang kita nampak bahawa membawa kepada arah lain, membawa kepada bentuk-bentuk inflasi. So inflasi ni yang kita rasakan sekarang ni lah, meningkatnya harga barangan, meningkatnya pembelian dan berkurangannya purchasing power ataupun kekuatan rakyat untuk membeli sesuatu. So ini bukan dikarenakan kepada banyaknya supply duit yang masuk kepada rakyat itu ataupun gaji meningkat, bukan. Tetapi ianya dari sektor bekalan tu yang mengalami shock. Tetapi apa yang dibuat oleh beberapa central bank khususnya di negara-negara Eropah termasuk juga saya rasa di Malaysia mencuba untuk menstabiliskan keadaan ini dengan menaikkan OPR ataupun menaikkan juga interest rate dia. So ini yang menjadi satu dilema juga, macam mana central bank kita dah tahu dah central bank memang dia punya authority tersendiri, tetapi sebenarnya kerajaan boleh juga memberikan cadangan-cadangan kepada mereka di mana
penyelesaian cara-cara yang seperti ini belumlah memberikan impak yang cukup baik ataupun mungkin akan gagal, kita sebutkan macam tu, mungkin akan gagal sebab ada perbezaan kondisi di mana negara perlu menaikkan central bank perlu menaikkan PR ataupun juga interest rate, tapi di satu sisi rakyat akan kesusahan untuk membayar hutang dan juga untuk mengekalkan kehidupan dia dengan standard-standard yang lebih baik. So ini boleh meningkatkan lagi lah kesulitan, kesusahan masyarakat walaupun juga ada perancangan-perancangan fiskal kita tengok, tetapi baik juga dalam konteks kesukaran hutang isi rumah kita sebut household tu, hutang isi rumah telah pun meningkat dan bukan hanya di Malaysia saja tapi beberapa negara di dunia termasuk di UK sekalipun. So ini yang kita nampak bahawa memang pun masyarakat telah terlibat dalam hutang, negara pun telah terlibat dalam konteks hutang-hutang ni dalam pembangunan. Tetapi apa yang kita perlu nampak bahawa hutang tu perlu dalam konteks produksi, bukan hanya dalam konteks konsumsi ataupun juga demand. So apa yang kita nampak akan lebih sukar ke depannya, Ibrahim, akan lebih susah kepada masyarakat di dunia, bukan hanya di Malaysia. So penyelesaian perlu diambil kira, khasnya bagi menyelamatkan dan membantu golongan isi rumah B40 dan juga M40 middle class ni, kadang-kadang middle class ni M40 dia juga terkena impact sebenarnya. Okey, dia tak dapat subsidi kadang-kadang ataupun subsidi dia half ataupun separuh. So ini pun agak susah. So perlu strategi yang lebih matang mengikut kepada kesesuaian pendapatan isi rumah dan juga mengambil kira negeri-negeri tempat rakyat dia bertinggal. So memang ini cukup kompleks. Saya tengoklah 2023 ni, Ibrahim. Dalam jangka masa terdekat juga laporan tinjauan pendapat eksekutif ini ataupun EOS menjangkakan keadaan ini akan berterusan paling kurang pun 2 tahun dan mungkin akan berlarutan dalam jangka masa panjang iaitu dalam jangka masa 10 tahun. Timeline ini tidak menggambarkan satu situasi yang optimis untuk beberapa negara termasuk di Malaysia dan juga negara serantau. Apakah pendapat Dr. Fajar tentang implikasi terhadap ekonomi terutamanya terhadap populasi, keluaran dalam negara kasar, global ataupun sumber asli? Ternyata isu-isu ini akan memberikan impak yang sangat negatif dan terkesan dalam jangka masa yang saya sebutkan tadi 2 tahun hingga 10 tahun. Apakah pendapat Dr. Fajar tentang isu ini? Ya, pertama sekali kalau ditanya pendapat memang agak menyedihkan agak kita tak tahu dah. This is about the paradox of development actually. This is adalah paradoks daripada pembangunan So kita memang dah terbiasa didedahkan dengan bentuk-bentuk hutang dengan modal dan segala macam. Tetapi apa yang kita tak boleh predik adalah ada uncertainty ataupun ketidakpastian dalam konteks global. Ketika kita mendapatkan hutang atau pinjaman daripada luar dan kita membuat negara kita terhubung, interconnected dengan negara lain, maka akan ada konsekuensi itu. Di sinilah yang kita sebut sebagai bentuk-bentuk kegagalan dalam konteks liberalisme itu, kegagalan dari konteks globalisasi itu. Kita nampak implikasi-implikasi buruknya dan bukan hanya kepada negara tentunya, tapi kepada masyarakat. Apa yang kita nampak hari ini, Ibrahim, bahawa supply side tu ataupun dari sisi supply tu telah merosakkan dia punya rantaian bekalan sampailah ke masyarakat daripada luar negara, daripada external side itu kepadalah masuk kepada negara kita. Itu konsekuensi sebenarnya. Tetapi apa yang kita perlu mengkaji adalah kita perlu mengambil kira tindakan-tindakan yang lebih strategi. Contohnya, kita boleh melakukan ataupun mengambil hutang, tetapi hutang dijalankan dengan konteks produksi, bukan hutang untuk pembelian ataupun consumption ataupun konsumsi. So, hutang-hutang ini adalah hutang-hutang yang positif kita sebutkan. So, hutang-hutang yang positif ini kita boleh investkan ke bentuk-bentuk lain ataupun ke tempat sektor-sektor lain seperti teknologi, investment dalam konteks pendidikan dan segala macam. So, dalam arti kata lain, bila kita dah masuk ke arah sana, hutang kita adalah hutang produktif, maka rakyat pun juga akan boleh merasakan impak yang positif daripada hutang tersebut berbandingkan dengan yang wujud sekarang ni. Yang wujud sekarang ni adalah masyarakat cukup sukar untuk membayar kehidupan keseharian dia, contohlah kelas-kelas pekerja kelas bawah misalnya B40 misalnya. So mereka merasakan kesukaran di situ. So apa yang perlu adalah kalau bagi saya adalah perlu restructuring ataupun juga membuat satu program adjustment
untuk melihat kembali apa yang berlaku, isu apa yang berlaku dan macam mana ianya diwujudkan, bukan untuk memberikan subsidi secara berterusan, sebab subsidi secara berterusan justru akan memberatkan kepada hutang negara juga. So jadi subsidi yang targeted tu perlu juga dikeluarkan dan di masa sama juga macam mana nak memberikan pendedahan ataupun education ya, pendedahan pelatihan kepada masyarakat agar menjadi lebih terampil dan produktif. So kita dah tak boleh sebab isu ni adalah isu global. Saya tak katakan isu ni adalah isu domestik, walaupun Malaysia terkena, even New Zealand juga terkena, UK pun terkena, Brazil apatah lagi. So kita tak nampak isu ni sebagai isu domestik, tetapi faktor eksternal yang lebih memainkan peranan. Ada alasan-alasan yang perlu dilakukan, contohnya dengan melakukan negosiasi ataupun juga renegotiation dengan negara-negara maju ataupun pemimpin-pemimpin negara maju. Tetapi ianya sukar kerana kita tahu bahawa perbezaan dalam konteks dasar luar negara memberikan persepsi yang berbeza, betul kan? So bila membawa kepada persepsi yang berbeza, maka akan sukar untuk menemukan jalan tengah ataupun jalan keluar bagi penyelesaian masalah ini. So sehingga masalah ini itu tadilah saya katakan konsekuensi daripada interconnectedness kita, keterhubungan kita dengan negara lain, saling ketergantungan, prinsip-prinsip liberalisme kita, inilah yang menjadi konsekuensi dan ini yang memang dah dikhawatirkan sejak lama. So apa yang boleh kita buat adalah perkukuh lagi komoditi dalaman, perkukuh lagi sistem fiskal kita, perkukuh lagi sistem kesihatan, sistem pendidikan kita bagi anak-anak dan seterusnya untuk jangka panjang. So memang ini tak boleh settle lah, macam Ibrahim katakan mungkin 2 tahun ke hadapan pun akan seperti ini. So perlu strategi yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Tapi balik lagi, pendekatan domestik boleh, tapi ianya tak mampu menyelesaikan secara keseluruhan. Sebab ini dah paling the worst yang kita boleh nampak dalam konteks politik ekonomi global, ini yang paling parah sebenarnya. Okey, baik, kita akan rehat sebentar. Kemudian nanti kita akan teruskan perbincangan kita dengan Dr. Fajar dari UUM. Terima kasih kerana teruskan bersama kita. Di atas talian adalah Dr. Muhammad Fajar Ihsan, pensyarah kanan untuk ekonomi politik antarabangsa dari Pusat Pengajian Antarabangsa di Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa di UUM ataupun Universiti Utara Malaysia. Dr. Fajar, mungkin kita boleh huraikan tentang isu yang sedang berlaku di negara kita. Baru-baru ini Kementerian Industri dan juga MITI menyatakan bahawa ekspor Malaysia telah pun meningkat sebanyak 25% bagi tahun lepas ke 1.6 trilion ringgit. Ini memberikan satu rekod tertinggi sejak ia recorded dari Malaysian Export. Sementara itu Putrajaya telah pun menyatakan bahawa ada kemungkinan untuk meningkatkan lagi taraf keberkesanan Malaysia sebagai sebuah negara yang boleh menarik FDI masuk ke dalam negara kita. Ini adalah antara dua elemen yang saya ingin sentuh pada pagi ini. Impact terhadap ekspor tertinggi, record breaking ekspor dan juga ability untuk Malaysia untuk menarik ataupun keupayaan Malaysia untuk menarik FDI ataupun pelaburan luar masuk ke dalam negara kita. Adakah ini boleh dilakukan memandangkan keadaan ekonomi semakin gering sekarang? Okey. So yang pertama adalah FDI itu salah satu instrumen di mana negara perlu mendapatkan capital inflow ataupun apa-apa saja capital dalam bentuk modal ke, dalam bentuk teknologi ke, untuk dilaburkan di dalam negara kita lah. Itu yang pertama. So yang paling penting adalah di sini seni ataupun arts of diplomacy tu. Sebenarnya memang banyak negara yang ingin melakukan investment ataupun pelaburan di negara lain, termasuklah negara-negara membangun dan juga negara-negara Afrika misalnya. So ada tambahan, ada nilai nilai tambah yang kita boleh berikan di situ. Yang pertama adalah kepastian dalam konteks sosiopolitik kita, iaitu adalah dalam konteks kestabilan politik. So kestabilan politik ini adalah menjadi kunci utama macam mana FDI itu boleh masuk ke negara kita.
Okey, dengan memudahkan yang pertama adalah saluran-saluran ataupun channel-channel dalam konteks perizinan ataupun pelaksanaan tu, dan juga memberikan insentif sebenarnya. Tapi apa yang perlu kita lihat, ada dua sisi juga, paradoks juga dalam FDI ni. Yang pertama adalah sama ada mereka masuk dan untuk melakukan eksploitasi secara masif terhadap pekerja kita ataupun juga natural resources kita, sumber-sumber alam kita, ataupun mereka masuk untuk melakukan transfer knowledge ataupun juga transfer teknologi, kita sebut teknologi transfer dan seterusnya. So yang paling penting adalah macam mana FDI ni adalah FDI yang berimpak tinggi, high impact FDI. High impact FDI maksudnya adalah bukan hanya datang ataupun memberikan pelaburan di negara kita dan menggunakan contohlah natural resources kita dan segala macam, walaupun kita tak kurang teknologi, so teknologi daripada mereka. So tapi kita nak tengok adalah macam mana mereka mampu juga, boleh juga meningkatkan standard of living ataupun standard hidup masyarakat kita. Dan juga kita perlulah bukan hanya sebagai unskilled labor ataupun juga buruh-buruh yang kasar tu ataupun buruh-buruh biasa, tetapi kita perlukan satu market di mana kita memiliki skilled labor ataupun buruh-buruh yang memiliki skill ataupun blue collar lah kita sebut kan, yang level dia lebih management, top management lah macam tu. So ini yang perlu kita lakukan adalah dealing sebenarnya, dealing politik, nego politik di antara Malaysia ataupun negara-negara lain yang mungkin minat masuk ke negara kita. Sudah masanya negara perlu menekankan juga kepentingan FDI itu kepada rakyatnya, bukan hanya untuk sekadar memberikan mereka tempat ataupun green line lah macam itu kita sebutkan, ataupun red carpet kita sebutkan macam tu, tetapi macam mana juga kita mampu untuk mendeliver kepentingan ataupun income hasil-hasil itu kepada masyarakat, dan juga bagaimana FDI itu mampu memang kita anggap untuk membuka peluang pekerjaan yang lebih bagus dan juga untuk mendapatkan teknologi mereka. Kita tahu bahawa sharing teknologi ni agak sukar untuk didedahkan Negara-negara maju agak sukar untuk berkongsi teknologi mereka. Sebab kalau mereka berkongsi kepada kita dan kita ada teknologi dan kita tak perlu bergantung kepada mereka lah. So ini disebut sebagai geopolitik dalam konteks dasar luar ekonomi. So mereka akan terus dengan cara-cara mereka akan terus dengan cara-cara mereka masuk, dikatakan transfer teknologi but not fully transfer sebenarnya, tidak sepenuhnya ditransfer teknologi tersebut. So ini yang kita perlukan, bahawa kita perlu belajar daripada mereka. Mereka tak akan kongsikan, saya katakan, mereka tak akan kongsikan secara penuh dan mereka akan biarkan kita dependent ataupun bergantung kepada mereka secara sepenuhnya. So ini yang kita perlu cut ataupun kita perlu potong kalau kita rujuklah kepada teori dependensi dan segala macam. Ini kita perlu potong. Ini kita perlu cut macam mana kita perlu mendapatkan ilmu pengetahuan. Bila kita dah dapat investment, ada income dan segala macam, itu saya katakan kita perlu berfikir kepada long term ataupun jangka panjang, iaitu adalah education, iaitu adalah melahirkan anak-anak, melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berinovasi, pekerja-pekerja yang berinovasi. So sehingga pada satu masanya ketika capital kita cukup, income kita cukup, dan kita tak perlu lagi kepada FDI. So FDI ni saya katakan adalah model pembangunan. Tetapi kalau duit banyak, untuk apa kita nak ambil foreign direct investment? Faham tak? So sebab kita tak ada duit lah, sama macam Indonesia. Dia nak bangunkan IKN kan, ibu kota negara. So dia serap lah investment ataupun investors untuk masuk ke dalam pelaburan. Kenapa? Kerana duit tak ada, kerana capital tak ada, tapi ada keinginan untuk membangun. So tak haram pun, tak dibolehkan saja, tetapi ianya perlu digunakan secara strategik. Kalau hutang ataupun kalau pembangunan tu digunakan hanya untuk kepentingan yang tak penting ataupun juga income pendapatan yang daripada FDI tu, dividen dia ataupun profit sharing dia hanya digunakan untuk hal-hal yang kurang strategik, so maka akan sampai bila pun kita akan bergantung kepada modal asing, kita sebutlah modal asing. So mungkin saya bukan tak percaya dengan FDI, kita perlu gunakan instrumen itu dengan secara proporsional, kita sebut proporsional. Sebab apa? Sebab impact tu kena ada, bukan hanya untuk long term. Untuk jangka pendek, jangka menengah dan okey, tapi untuk kestabilan jangka masa panjang dan kita perlu fikiran lain, kita perlu buat pula macam tu. Soalan terakhir Dr. Fajar adalah tentang dinamika negara-negara di Asia Tenggara dan bagaimana kita harus mencorakkan langkah kita di dalam tahun ini dan juga tahun depan.
untuk memastikan bahawa kita mendapat yang terbaik daripada ekonomi-ekonomi bukan sahaja yang terbesar di dunia seperti di China dan juga di India, Amerika Syarikat dan Eropah, tapi negara-negara yang sekutu dengan kita, contohnya negara-negara di Amerika Selatan ataupun negara-negara di Afrika contohnya, yang di mana pasarannya masih lagi luas terbuka untuk negara-negara Asia Tenggara, memastikan bahawa kita ada diversification in terms of economic relations. Dr. Fajar, apa pendapatnya? Okey, yang pertama dalam konteks Asia Tenggara adalah kita salah satu market regional market yang cukup besar yang sangat besar lah, di mana kita juga memiliki institusi di dalamnya yang kita kenal lah pada hari ini ASEAN dan segala macam, tetapi saya melihat bahawa dianya tak di fully utilized. Hal ini disebabkan oleh adanya perbezaan dalam konteks biasalah politik dan segala macam yang kuat berbeza dengan apa yang berlaku di Uni Eropah ataupun syarikat Eropah lah, EU kita sebutkan EU. So Kesatuan Eropah tu. So Kesatuan Eropah bila dia dah terintegrasi dalam konteks ekonomi, maka mereka juga telah mengintegrasikan dalam konteks politik mereka. So mereka ada satu badan-badan khas ataupun banyak badan yang wujud di dalam tu untuk mengintegrasikan secara ekonomi dan politik dalam konteks kedaulatan negara mereka. So dalam konteks Asia Tenggara ni yang pertama adalah sebab ada perbezaan tersebut, tapi tak apa ya, kita boleh memaksimalkan produksi kita dengan memasarkan produk-produk Asia Tenggara ni ke kawasan-kawasan lain termasuklah Timur Tengah contohnya, termasuklah juga Afrika misalnya, maupun China misalnya, dan juga memperkuat integrasi antara kita sebut inter regional organizations ke dengan yang lain lagi, regional market yang lain. So apa yang perlu adalah mengambil peluang sebenarnya, memperkuat diplomasi ekonomi, menyatakan hasrat untuk bekerja secara bersama-sama, sebab kita tahu masalah ni secara global, macam saya katakan, secara global agak sukar. So mungkin kita turunkan level dia sedikit, kita cuba selesaikan secara regional. Kalau regional, kita ada regional resilience ataupun ketahanan regional tu, so itu mungkin akan mampu. Despite kita kena asingkanlah kita sebut perbezaan politik, ideologi dan segala macam, isu Myanmar, isu Rohingya dan segala macam tu, adalah isu-isu macam tu kan. So kita kena ketepikan juga, kena wujudkan satu bentuk integrasi yang kukuh, bukan hanya berfikir dalam konteks egoistik semata kan, selfish semata, tetapi macam mana kita nak jaga masyarakat kita ni, rakyat di Asia Tenggara ni. Itu yang perlu ada nilai kesetaraan, perlu ada nilai kesadaran, dan juga perlu ada nilai kepercayaan. So kalau memang kita mampu untuk duduk bersama, contoh macam itulah kan, discuss bersama potensi-potensi apa yang kita miliki, sama ada potensi komoditi ataupun juga potensi perkhidmatan, so itu boleh diambil kira, boleh dijalankan. Untuk terutamanya adalah untuk memasarkan kita, sebab kita tahu komoditi ni adalah terhad. Contoh macam komoditi kita lah kelapa sawit, crude palm oil, Malaysia dan Indonesia lah yang telah pun demonize kita sebutkan, dan juga telah dianggap kurang bagus lah oleh Kesatuan Eropah, dan mereka ada dasar-dasar proteksionis tersendiri dan dasar-dasar yang disebut renewable energy dan segala macam. So itu komoditi kita. So bila komoditi dah tersekat macam tu, yang pertama kita boleh cari market lain, yang pertama. Yang kedua adalah pengalihan. Pengalihan ini kita lihat bahawa apa yang kita kuat, sektor-sektor apa yang kita kuat. Yang pertama adalah pelancongan. Okey, yang pertama adalah memang pelancongan. Pelancongan adalah sektor perkhidmatan yang boleh menarik income yang lebih banyak. Okey, menarik income yang lebih banyak. Tetapi balik lagi, isu-isu COVID ni macam mana pula, sebab nanti akan tutup pula sempadan dan seterusnya. So ini memang ada konsekuensi tertentu lah bila kita nak buka secara lebih luas untuk pelancong masuk, macam mana. So capital ataupun juga modal tu boleh kita buat macam sektor pelancongan bersama kan, trade ke apa segala macam di kawasan Asia Tenggara, sebab kita unik tau. Kita cukup unik. Negara-negara pelancong dari Eropah pun suka untuk datang. So mungkin itu boleh digunakan sebagai salah satu alat selain daripada sektor pendidikan, industri pendidikan dan juga industri kesihatan. So kita mulai mengalihkan bentuk-bentuk komoditi tu yang memang mungkin orang tak minatkan segala macam, ke arah yang lebih alternatif, ekonomi alternatif. So itu yang mungkin boleh kita buatlah dalam konteks Asia Tenggara. Baik, terima kasih
Dr. Fajar kerana meluangkan masa untuk memberikan beberapa pendapat yang sangat penting pada pagi ini. Tadi adalah Dr. Muhammad Fajar Ihsan, Pensyarah Kanan Ekonomi Politik Antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia. Teruskan bersama kita di Astro Awani, saya Ibrahim Sani.